A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to Galeri Kasyaf Channel. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan juga semua peminat kisah-kisah seram dan juga kisah-kisah mistik kerana sudi untuk mendengar cerita yang aku sampaikan melalui channel ni. Okey, terima kasih sekali lagi sebab sudi untuk support cerita-cerita yang aku sampaikan. Okey, diharap korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey, macam biasa guys, sebelum aku nak mulakan cerita, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen dan juga subscribe channel Galeri Kasyaf ni. Okey, kepada yang berminat nak berkongsi cerita-cerita seram korang, okey, boleh hantar ke Telegram ataupun email je dekat description yang telah aku letakkan dekat bawah ni. Okey, ada satu lagi. Kalau ada siapa-siapa rasa nak share cerita korang, kalau nak call ke, kita boleh set masa ataupun bila-bila. Okey, nanti kita akan buatlah satu appointment untuk nak bercerita, kalau korang nak cerita kisah-kisah korang tu. Okey, alright, aku tak nak buang masa banyak. Okey, tanpa buang masa, jom kita dengarkan kisah seterusnya. Kisah kali ini merupakan perkongsian daripada seorang lelaki yang berumur dalam 30-an. Okey, kisah kali ni ada dua yang aku nak sampaikan. Dua-dua daripada cerita yang sama, dan kisah yang aku nak sampaikan ini adalah pengalaman seseorang semasa dia berada di pelantar minyak. Okey, ataupun dengan tajuk ringkas dia, hantu pelantar minyak. Kisah ini disampaikan oleh seorang yang aku namakan dia sebagai Yus ya dalam cerita ni. Okey, ini kisah pengalaman dia masa dia dekat pelantar minyak semasa dia bekerja dekat-dekat area Borneo. Okey, kejadian ini terjadi dia kata lebih kurang tahun 2015 dalam bulan Ogos lah, macam tu. Okey, Yus ni dia bekerja di pelantar minyak. So dia waktu ni dia cerita dia kerja shift malam. Okey, dalam cerita ni dia bekerja daripada pukul 6 petang hingga 6 pagi esoknya. Alright. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf kalau aku ada tersalah sebut apa-apa term yang berkaitan dengan pekerjaan di pelantar minyak ni lah. Al-maklum lah, abang ni bukan orang yang bekerja kat pelantar minyak. Jadi sekali lagi, kalau aku ada tersalah sebut apa-apa term, nanti korang boleh betulkan lah di ruangan komen. Alright. Okay, Yus ni, dia tugas dia waktu ni dia bekerja sebagai fire watcher. Dia cerita waktu ni dia sebagai fire watcher ni, dia juga menjaga mesin welding dan juga air compressor. Okay, mana-mana yang pernah bekerja di pelantar minyak, so dia akan tahulah term-term ni. Jangan tanya aku tak tahu. Tapi itulah untuk sedikit sebanyak basic yang korang tahu, yang korang kena tahu dalam cerita ni. Okay, Yus cerita waktu ni pelantar minyak waktu tu tengah shutdown. Okay, maksudnya aku rasa lah mungkin tak ada berlaku sebarang aktiviti yang kata tentang berkaitan keadaan dekat pelantar minyak tu lah, senang cerita. Ataupun Yus kata, senang kata lah, dia orang macam buat maintenance lah untuk piping dekat area pelantar minyak tu. Okay, dalam cerita Yus ni, semasa dia bekerja waktu ni, setiap kali dia bekerja shift malam, dia akan dibekalkan dengan walkie-talkie. Okay, function walkie-talkie ni Yus kata bertujuan untuk mudahlah kalau Yus ni nak communicate dengan dia punya in charge dia ataupun dengan siapa-siapa dekat situ. Sebab apa? Yus cerita dia ni waktu ni dia bekerja seorang-seorang. Bukanlah bekerja seorang-seorang malam tu, maksudnya kawasan yang dijaga tu, okay, Yus sahaja yang duduk dekat situ. Alright. Yus cerita waktu ni dah pukul 10 malam. Dia cerita waktu ni dia punya penat lah,
punya mengantuk lah kerja. Lagipun dia kerja seorang-seorang, nak kena jaga mesin pula kat situ. Memang siapa-siapa yang bekerja waktu ni confirm lah akan sepenat mengantuk waktu malam. Siapa yang biasa kerja shift malam mesti akan tahu perasaan macam mana penat dengan laparnya waktu tu macam ni. Okay, Yus bagi tahu pekerja yang ada malam tu cuma sekitar 12 orang je. Okay, Yus bekerja dekat area atas. Dia kata kawasan deck atas lah. Jadi Yus kata masa dia kerja itu dia boleh nampak lah pekerja-pekerja yang ada dekat area bawah. And then dekat tempat Yus bekerja ni, dia macam ada satu walkway shortcut untuk balik ke quarters diorang. So kalau diorang waktu time lunch time ke ataupun waktu break, dia akan pergi balik ke quarters untuk rehat, makan dan sebagainya. Okay, masa Yus bekerja tu, lepas 10 malam, dia buatlah aktiviti macam biasa sampailah jam 11.45. Okay, sebelum jam 11.45 tu Yus cerita dia buat dia punya rutin kerja harian ni macam biasa. So sambil-sambil tu dia menyanyi lah. Okay, dia menyanyi lah bosan-bosan. Sambil tu dia berangan lah, dia buat live concert itu dia cerita. Tak ada siapa kat atas, so dia bebas lah buat kat atas tu. Dan dia bekerja lah sampailah orang kata lagi 15 minit nak sampai waktu break, iaitu waktu pukul jam 12 malam. Okay, jam 12 malam je tepat waktu break. So lagi 15 minit dia nak break tu, dia tunggu-tunggulah dulu buat kerja macam biasa. So tiba-tiba Yus dapat panggilan walkie-talkie daripada in charge dia. So in charge dia ni supervisor technician. Okay, tengah dia buat kerja-kerja tu, sebelum tunggu tu dia dapat Yus masuk. And then Yus pun cakap, okay, ya teruskan. Lebih kurang macam tu lah. Okay Yus, tunggu lagi 10 minit. Jangan balik lagi. Okay bos. Roger. Kopi. Lebih kurang macam tu lah cara diorang punya perbualan dalam walkie-talkie tu. Okay, so Yus pun dia tunggu dalam 10 minit. Dia pun tunggu. Dah dengan laparnya. Tapi Yus kata okay, tak apalah, sebab ini dah memang jadi rutin harian dia. Kalau in charge suruh tunggu, so Yus tunggu je lah, nak buat macam mana kan. Okay, so Yus tunggu. Tengah tunggu tu, tiba-tiba dapat lagi panggilan walkie-talkie daripada dia punya in charge. Okay, supervisor technician dia. Okay, Yus masuk. Ya cip. Ya. Okay Yus, kena tunggu lagi 5 minit. Kau jangan balik lagi. Lagi 5 minit kau tunggu. And then Yus ni pun macam pelik lah. Orang tua ni tadi kata 10 minit, dah aku tunggu, kau boleh kata 5 minit pula ni. Ni Yus memang senak marah lah. Sebab yalah, bos dia ni apa pula time-time ni pula nak cakap keling. Sebab dia Yus kata waktu ni dia dah tak nampak dah dia punya kawan-kawan yang bekerja dekat area bawah ni. Sebab Yus kerja kat area atas kan. So dia pun tak tahu sama ada yang kawan-kawan dia ni dah balik ke belum. Yus tak tahu. Sebab time ni pun dah pukul lebih kurang dalam 12-15 minit macam tu lah. Pagi tau, bukan tengah hari. So Yus pun kata nak tak nak aku kena tunggulah sampai 5 minit juga. So Yus pun tunggulah lagi 5 minit. Secara tiba-tiba Yus rasa macam tak boleh jadi ni, aku kena call ni. Lepas tu tiba-tiba Yus pun bukan tiba-tiba Yus dia rasa macam dia dah geram. So dia cuba call balik dia punya chief in charge dia tu, untuk dapatkan maklumat balas. Sebab dah tunggu 5 minit tapi masih tak ada respon apa-apa. So Yus pun bercakap, Chief, masuk. Senyap, tak ada jawapan apa-apa pun. So Yus tak puas hati lagi. Dia cakap lagi, Chief, masuk. Still tak ada jawapan. Tapi yang Yus dengar waktu tu macam dengar bunyi satu frekuensi yang dia sendiri tak faham. Bunyi dia macam
Bukan macam tu lah. Sorry lah, aku dengan Sengau dia buat benda ni memang aku tak erti. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia bunyi macam lebih kurang macam tu. So Yus time ni pun dia dah rasa macam dah gelabah dah time ni. Aduh, mana aku punya chip ni? Dia ni tak erti lapar ke? Tak erti nak makan ke? Kau tak berangkat, senyap je. So Yus time tu dah rasa bagi dia waktu ni dah dia dah sampai tahap kesabaran dia tu. Dia dah bengang. Dia tak peduli. Dia kata waktu ni dia tutup dia punya mesin yang ada kat situ. Dia kata kat situ dia tutup gas detector dengan juga mesin air compressor. Okay, sebab dia ditugaskan untuk menjaga mesin tu. So dia tutup. Okay, dia rasa macam dia nak gerak lah. Okay, tapi sebelum dia nak gerak tu, hujan pula tiba-tiba turun. Tapi tak adalah lebat. Dia macam hujan renyai-renyai macam tu. Hujan gerimis lah. Masa hujan turun tu, Yus perasan dia ada nampak macam ada seorang technician yang berdiri dekat bawah tangga kawasan dia nak turun tu. Dia nampak technician ni, dia berpakaian dia baju biru gelap. Okay, kalau korang perasan orang yang pakai baju yang kerja kat Pelantar Minyak tu, macam jaket full tu, dia baju warna biru gelap. Dia nampak lah technician ni macam melambai-lambai kat dia. Melambai-lambai sambil tangan dia macam suruh macam suruh turun ke bawah. Tapi Yus kata dia nampak technician ni, tapi dia tak perasan muka, tak berapa clear. Mungkin sebab waktu tu waktu malam, so dia tak berapa nampak lah. So tak cam lah muka dia. Tapi Yus waktu ni dia tak adalah fikir apa sangat. So Yus ni dengan selamanya dia pun turun lah pergi dekat budak tu. Sampai je dia nak turun ke budak tu, kira budak tu pun berjalan lalu lah ke bawah. Sambil Yus pun mengikuti technician tu daripada belakang. Yus kata waktu tu jarak dia lebih kurang dalam 20 meter lah. Dia jarak Yus dengan technician yang dia tak berapa nak kenal tu. Sebab waktu tu malam, agak gelap. Tapi Yus perasan technician ni melambai-lambai aku, tapi kenapa tak bercakap-cakap? Yus time ni dia dah rasa macam lain macam dah ni. Macam ada sesuatu yang tak kena. Tiba-tiba tengah berjalan tu, nak turun ke bawah deck tu, Yus perasan budak tu hilang. Tanpa Yus sendiri tak tahu kat mana. Bila masa budak technician tu hilang, dia pun tak tahu. So Yus macam mana pula budak ni? Tadi elok je depan aku, ni tiba-tiba hilang. And then Yus baru perasan yang Yus sebenarnya dah berdiri dekat tengah-tengah site dekat Pelantar Minyak tu. Dan Yus berada dekat situ seorang-seorang. Kawasan yang sangat sunyi dan sangat gelap. Dan Yus pun tak tahu kenapa situ dia terasa sangat-sangat sunyi. Okay, jadi Yus pun rasa ini tak boleh jadi ni. So Yus pun cuba balik call dia punya supervisor technician dia. Sebab dia rasa tanya kenapa tak ada jawapan lagi ni. Ni dah pukul 12 lebih ni. Dengan budak technician tu pun dengan hilang. Puas Yus macam pandang kiri kanan atas bawah semua tak ada. So Yus dah rasa macam ini macam ada benda tak kena ni. So dalam hati Yus ni dia rasa macam ada benda ataupun macam ada sesuatu yang cuba nak mengusik. So Yus dalam mulut dia tak berhenti-henti lah berzikir, tak putus-putus berzikir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Macam-macam lah zikir yang dia ucapkan waktu tu. Siapa-siapa pun aku rasa kalau terjadi peristiwa keadaan yang macam ni, mesti korang pun akan buat benda yang sama. Tapi Yus baru teringat yang mesin welding dia dekat atas tu ada satu lagi tak tutup. So Yus terpaksa naik balik ke atas deck dia tadi, yang tempat kawasan dia bekerja tu, untuk tutup. Sebab mesin tu kalau diorang nak break ke ataupun nak balik ke, wajib mesin welding tu ditutup. Okay, so Yus nak tak nak terpaksalah patah balik naik ke atas tangga.
Okay, sambil Yus berjalan tu dengan rasa perasaan takut dia tu, tiba-tiba radio walkie-talkie Yus ni berbunyi balik. Dia dengar satu suara yang paling dia kenal. Yus, masuk Yus. Yus, masuk. So Yus pun balas. Ya cip, ya cip. Yus, kau kat mana Yus? Kau kat mana? Cip, saya dekat main deck lagi lah. Cip dekat mana? Tadi duk suruh tunggu 10 minit, 5 minit. And then tahu apa? Supervisor dia reply, ya Allah Yus, apa kau buat tu? Aku dah ada dekat deck ni. Balik cepat, balik cepat. So Yus baru perasan yang, and dah confirm yang memang Yus dah kena main. Rupa-rupanya yang 10 minit dengan 5 minit yang supervisor dia suruh tunggu tu bukan supervisor dia, tapi benda lain yang nak cuba main-mainkan Yus pada masa tu. So Yus dia cepat-cepat tutup dia punya machine welding dia, and dia tak fikir apa. Dia rasa nak lari. Dia nak lari secepat mungkin lah. Tapi dalam hati Yus tiba-tiba dia terasa macam dia rasa macam nak terpandang balik. Dia macam nak tengok balik kawasan yang dia nampak budak tu tadi. Yang mula-mula dia nampak technician yang duk lambai-lambai ni. So Yus pun dengan orang kata tak nak pergi tapi nak tengok. And dia perasan budak technician tu ada dekat tempat yang mula-mula dia nampak tu. Tapi korang, budak technician tu ada kat situ, masih melambai-lambai, tapi kepala dah tak ada. Yang ada hanyalah badan sambil tangan melambai kat arah Yus. Yus pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punyalah takut dia time tu, sebab dia seorang-seorang. Memang lari menggelupur tak cukup tanah. Dia lari balik ke quarters. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Punyalah takut sampai tahap tu kan, menjerit-jerit. Sebab time tu apa yang kita rasa bila jadi keadaan macam tu, cuma Allah je lah yang kita bergantung dan kita berserah. Kalau apa-apa jadi, kita serah je lah pada Allah. Time tu lah apa yang Yus rasa. And then sampai je dekat HQ, Yus pun jumpa dengan kawan-kawan dia yang duduk kat situ. So Yus datang, dia macam marah-marah. Weh, korang kenapa? Aku call, semua dah tak ada. Semua dah hilang senyap, tinggal aku seorang-seorang macam ni. Apa ni? Punyalah Yus macam dia mengamuk-ngamuk lah, bising. And then bos dia cakap, yang in charge dia cakap, in charge Yus cakap, dia ingatkan yang Yus ni sebenarnya dah balik. So sebab tu lah dia call Yus ni, tapi tak dapat-dapat. And pada masa yang sama pula, Yus ingatkan bos dia yang suruh dia tunggu. Ya kan, yang tadi dia kata suruh Yus tunggu 10 minit, and then Yus tunggu 5 minit. Sebenarnya bos dia tak cakap pun macam tu. Bos dia sebenarnya dah balik dah. Maksudnya bos dengan kawan-kawan dia semua dah balik dekat quarters. So Yus kata, okay, memang confirm lah dia kena escape tadi. So kawan-kawan dia yang dengar pada waktu tu memang menggelupur habis. Sebab lagi pun waktu tu boleh kata diorang antara kejadian pertama lah yang kebanyakan kena pada waktu tu. So semua dah jadi takut tau. And then sejak daripada tu, Yus kata bila diorang kerja je shift pada waktu malam, diorang diperkenalkan dengan sistem buddy. Maksudnya lepas ni kalau nak kerja pada waktu shift malam, diorang dah tak ada lagi bekerja seorang-seorang lagi dekat kawasan tu. So semua at least kena ada 2 orang berteman. Okay, itu adalah cerita Yus yang pertama. Okay, cerita part 2 ni pula masih lagi berada di pelantar minyak. Tapi diorang bukan Yus seorang je. Sebab tu aku sebut diorang. Yus diganggu bersama rakan-rakannya dekat pelantar minyak yang dikatakan hantu jenis yang dia panggil tembu akar. Alright.
Okey, kalau nak tahu jenis hantu tembuaka tu macam mana, okey, kita dengarkan cerita yang aku sampaikan untuk part 2. Alright, kisah yang diceritakan oleh Yus ni terjadi pada tahun 2013. Okey, masa ni Yus cerita masuk waktu ni dia masih baru lagi dalam bidang oil and gas ni. And then dia kata kawasan tempat dia bekerja ni berada di perairan Southwest Borneo. Alright. Maksudnya di kawasan-kawasan Borneo jugalah, cuma dia tak beritahu lah dekat mana. And then Yus ada beritahu dekat kawasan ni ada kawasan Ampar Pelatan Minyak. Okay, sorry sekali lagi kalau aku salah sebut dia punya term dia. Dia kata pelantar ni ada nombor, ada Ampar 1, Ampar 2 dan seterusnya. Alright, aku tak sure Ampar ke AMPA. Okay, siapa-siapa boleh tolong betulkan siapa yang bekerja di kawasan pelantar minyak ni. Alright. Cerita ni berlaku kira-kira lepas jam 1 pagi. Maksudnya lepas dia break lunch lah, pada waktu malam. Kalau term diorang pada waktu shift malam, break lunch ni maksudnya waktu rehat lah, pukul 12 hingga pukul 1. Macam cerita part 1 tadi sebelum waktu rehat. Ini lepas waktu rehat pula. Tapi ni cerita tahun yang lain lah. Alright. Okay, dalam kejadian yang lebih kurang sama, situasi yang sama, Yus kata waktu pelantar minyak ni dalam tempoh shutdown. Okay, Yus cerita diorang ni akan buat kerja-kerja maintenance di kawasan pelantar minyak ni jugalah. Okay, waktu ni Yus cerita dia bertiga dengan kawan dia. Okay, waktu ni ada Yus, seorang lagi nama Muiz, dan seorang lagi nama dia Saiful. Yus, Muiz dan Saiful. Okay, waktu ni diorang ditugaskan pada waktu ni untuk buat mastering. Okay, term mastering ni aku tak sure. Kalau korang nak tahu boleh google lah apa tu mastering dalam bidang oil and gas ni. Dan dia kata masa dia buat kerja ni dia berdekatan dengan permukaan air laut. Okay, Yus cerita bila dia buat kerja mastering ni, kawasan area dia buat kerja ni agak gelap, and then lampu yang ada sekitar tu pun macam sama-sama. So apa yang diorang perlu buat adalah dengan memakai headlamp waktu bekerja. Kalau korang perasan, kan kalau orang pergi masuk gua-gua tu kan, dia ada pakai macam ada satu lampu yang melekat kat kepala dia tu. Itu yang dia pakai masa buat kerja tu lah. Masa dia buat kerja ni macam biasalah, dia orang buat kerja-kerja rutin dia orang. Sambil-sambil tu dia orang borak-borak, membawang. Ada juga yang tunjuk skill masing-masing, nak tunjuk hebat kan. Biasalah bila buat kerja dengan kawan-kawan ni, budak-budak lelaki ni, macam-macam lah cerita yang diorang bercerita pada waktu tu. Okay, and then tiba-tiba diorang ni nampak ada satu batang pokok yang hanyut dibawa oleh arus laut yang berdekatan dekat kawasan tu. Yus cerita waktu ni batang pokok ni nampak macam ada penuh akar dan juga ada daun-daun yang macam agak kekuningan lah waktu tu. And then batang pokok ni macam berlumut. So mula-mula Yus kata diorang ingatkan benda ni macam kayu balak hanyut. Tapi macam pelik juga, kenapa kayu balak boleh hanyut dekat tengah-tengah lautan? So diorang ni jadi macam agak curiga lah, curious lah, benda ni macam hanyut. And then macam menghampiri diorang ni. Dia kata waktu ni dalam jarak 30 meter. So dekat lah dengan pelantar minyak yang diorang buat kerja ni. Sambil Muiz berkata ni tu, kawan Yus ni tu, benda tu macam menghala kat kita lah weh. So Yus pun macam doh, pelik lah, kenapa batang tu macam menghala kat kita? Tapi aku perasan dia batang ni macam melawan arus weh. Betul ke ni apa yang aku nampak? And then Saiful pun balas, lah, aku pun macam perasan macam pulau hanyut. Diorang pun tergelak lah, gelak-gelak, macam bergurau lah, sebab diorang tak fikir apa-apa lagi waktu ni. Tapi persepsi diorang berubah tiba-tiba apabila kayu tu datang mendekat dengan diorang. Ada bau hanyir
dan aroma yang sangat-sangat busuk. Memang dia kata busuk, bukan main busuk sangat-sangat. Sampai Yus kata sampai nak termuntah dia punya busuk, tahap busuk dia tu. And then tiba-tiba Saiful menjerit, "Weh, kau tengok tu. Weh, Yus, kau tengok apa aku nampak tu? Tengok tu." So Yus pun pandang ke arah batang pokok tu. Dia nampak batang pokok tu dia macam menghembus air ke permukaan tau. Kalau korang pernah tengok air ikan paus, bila dia keluar air dekat permukaan, bila dia pergi ke permukaan air laut tu kan, bila dia keluar air macam dia hembus napas dia tu, macam tu lah. Sambil benda tu macam makin lama makin dekat. Dan tiba-tiba batang yang diorang anggap macam batang kayu ni, dia nampak akar dia macam menjala tau, nampak macam hidup. Dia tiba-tiba menjala dekat dia punya kaki pantai tu, and dia melilit-lilit. And then diorang perasan benda tu dia macam bertukar seperti lembaga yang kata menakutkan tau. Tapi dia still lagi macam menyerupai batang. Cuma dia ada rupa, tapi Yus cerita waktu ni memang mengerikan lah. So aku sendiri pun tak dapat nak bayangkan macam mana dia punya bentuk dia waktu tu. So siapa yang pernah ada pengalaman dengan makhluk macam ni, mungkin boleh share kan dekat ruangan komen macam mana bentuk dia yang sebenar, ataupun korang boleh google lah apa jenis makhluk ni. Okay, berbalik pada cerita tadi. Diorang waktu ni dah menggelupur dah. Weh, ini bukan batang kayu ni weh. Lari weh. Diorang pun menggelupur lari. Sampai waktu tu nak naik tangga pun, tangga kecil, tiga-tiga nak naik satu tangga, memang tak lepas lah. Sampai Yus kata boleh melompat 5 anak tangga sekaligus. Punyalah kelang kabut punya takut dia tu. Sebab nampak benda tu macam ini bukan pokok kayu yang biasa. Ini maksudnya benda dari alam sebelah. Sambil diorang nak naik ke atas tu, tiba-tiba diorang perasan Muiz ni tiba-tiba dia stop, berhenti. And then dia menjerit-jerit sambil meraung, "Yus, anak aku Yus, anak aku tu." Muiz ni tiba-tiba dia menangis, meraung-raung, duk panggil anak dia, anak aku Yus. So Yus dengan kawan ni yang lagi seorang, Saiful ni, terkejut lah. Sebab apa hal ni Muiz ni tiba-tiba ni. Sebab nampak Muiz waktu ni dah macam orang yang dah bukan dia. Dia macam nampak something dekat kawasan yang ada lembaga tadi tu. And then Muiz ni secara tiba-tiba dia macam kelang kabut, dia macam nak buka dia punya jaket dia, and then dia buka safety boot dengan helmet dia, macam nak terjun ke laut, pergi ke arah benda tu, seolah-olah macam dia nak selamatkan anak dia. Dia kata, "Yus, anak aku." Tapi Yus dengan Saiful ni sempat patah balik and then tarik tangan Muiz ni untuk naik balik. Nasib baik dia lah, dia kata Saiful ni sempat tarik sambil berkata, "Muiz, tu bukan anak kau tu, Dia orang berkeras juga, tapi Muiz tetap nak pergi. Katanya nak selamatkan anak dia. Kalau korang fikir balik, anak bukan benda tengah-tengah laut kan. Mustahil lah kalau korang nampak yang benda tu anak lah, kalau korang nampak tengah-tengah laut tu. Tapi wallahualam lah, aku tak berani nak kata. Sebab mungkin keadaan Muiz waktu ni dalam keadaan yang dia sendiri tak sedar. And then Yus cerita Muiz meraung-raung tu ni, sampai tangan dia duk tunjuk-tunjuk lagi kat benda tu. And then Yus dengan Saiful masih lagi duk pegang-pegang. Dia berpaut lah dekat Muiz tu, tak nak bagi dia pergi ke arah lembaga yang macam pokok kayu tu. Okay. And then alhamdulillah, waktu tu situasi dorang ni disedari oleh in-charge dorang. Waktu ni kat sini yang in-charge dia ni aku panggil ataupun aku letak nama sebagai Pak Adi lah. Okay. Pak Adi ni Yus kata dia ni orang Indonesia. So dia ni kiranya dah berumur lah. And then Pak Adi ni memang jenis orang kuat solat, memang orang alim, dan dia di antara kru yang paling berpengalaman di dalam bidang oil and gas ni. Waktu ni Pak Adi dia kebetulan dia nak check lah diorang bertiga ni, nak check keadaan diorang kat bawah. Tapi tiba-tiba dia perasan
kenapa suara Muiz ni menjerit-jerit tiba-tiba kan. So dia pun rasa macam nak pergi tengok lah apa yang jadi kat bawah. So dia nampak lah keadaan tu berlaku, situasi tu berlaku, keadaan tegang tu. Masa Pak Adi on the way nak turun pergi ke arah dorang, Yus cerita benda yang macam lembaga tu mengaum macam marah tau. Macam mendengus sambil marah. Aku pun tak tahu macam mana, tapi bunyi dia nak kata memang boleh sampai katakan pelantai minyak tu macam bergegar tau. Punyalah kuat bunyi dia. Sambil dia menjerit tu bunyi macam mendengus tu. And then tiba-tiba suara dia berubah pula jadi macam bunyi suara kanak-kanak menjerit. Dan dia kata keadaan tu terjadi lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit jugalah. Bagi aku 5 hingga 10 minit tu lama guys, bukan waktu yang sangat kejap lah. And then bunyi dia nyaring sambil keluar bau-bau hanyir yang macam tadi diorang mula-mula bau tu, memang busuk. And then keadaan Muiz waktu ni dah terduduk dah. Dia dah macam bela, dah macam orang dah tak betul lah. Dia diam je terduduk, sambil mata dia terbeliak, mulut terbuka, sambil dia pandang kat makhluk tu. Dia tak buat apalah. Muiz tu macam tu lah, dia terduduk diam terbeliak. Tapi dia dah tak panggil lagi lah. Dia dah tak ada panggil anak dia tu. Dia terdiam kaku dekat tempat dia duduk tu. And then makhluk tu macam menampakkan dia punya sepasang mata. Maksudnya macam mata dia merah dekat kawasan gelap. Kan kawasan tu gelap laut kan. Bila nampak diorang perasan macam ada mata yang merah menyala-nyala, berkelip-kelip, macam berkelip-kelip merah-merah. Tapi dia tak berapa jelas lah. Tapi yang Yus kata memang suasana tu sangat menyeramkan guys. Nasib baik waktu tu Pak Adi sempat turun and then pergi kat dorang, serta merta Pak Adi terus melaungkan azan dekat tengah-tengah lautan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So Pak Adi ni dia laungkan azan dekat tengah-tengah pelantai minyak tu. Sekali lagi pelantai minyak tu bergegar dengan kuat. Dah macam dia kata gempa bumi dah. Tapi bukanlah gempa bumi, dekat tengah-tengah laut kan. Air laut dia tentu bergoncang-goncang dengan angin dia dah macam ribut tiba-tiba. Sebaik saja Pak Adi ni melaungkan azan. Pak Adi ni macam suruh budak-budak ni berzikir. Yus, Saiful, berzikir. Azan. Sambil-sambil tu dia suruh budak-budak ni, Yus dengan Saiful ni buat perkara yang sama lah. Jadi Yus dengan Saiful ni bantulah Pak Adi. And then diorang pun sama-sama melaungkan azan. Beberapa kali jugalah diorang melaungkan azan tu, nak stopkan benda makhluk yang diorang sendiri tak tahu apa benda tu. And then selepas habis je diorang melaungkan beberapa kali laungan azan, bunyi yang macam seakan budak-budak tu perlahan-lahan hilang sayup. Maksudnya perlahan-lahan dah hilang, slow hilang, dan sampai dah tak nampak apa-apa. Waktu tu keadaan pun dah jadi macam reda lah. Okay. Tapi Muiz waktu tu masih lagi nampak lemah dan macam separuh sedar. Keesokannya Yus cerita Muiz ni dihantar balik ke darat, mungkin untuk dirawat lah. Sebab keadaan dia waktu tu dah macam orang kena sampuk lah. Maksudnya mungkin tak sedarkan diri, ataupun adalah something terjadi kat Muiz ni. So dia pihak anggota management hantar dia balik ke darat balik. Dipendekkan cerita, Pak Adi kata benda ni sebenarnya Pak Adi ni pernah terjadilah dekat dia suatu ketika dahulu. Cerita masa dia zaman muda-muda pernah juga jadi macam ni. So dia buat perkara yang sama jugalah macam sebelum dekat dorang ni. Pak Adi menjelaskan yang benda tu sebenarnya boleh merasuk manusia and boleh menyebabkan kematian manusia guys. And then Pak Adi bagi tahu juga yang lembaga tu sebenarnya dia ni sejenis hantu air ataupun hantu laut. Kebiasaannya
dia ni dipanggil lah, sorry bukan kebiasaan, orang tua-tua dulu biasanya akan panggil makhluk ni sebagai tembuk akar. Tembuk akar ataupun tembuka lah, lebih kurang macam itulah nama dia. So kalau korang nak tahu tembuk akar ni macam mana, korang boleh google dan tengoklah, cari. Aku rasa mesti korang akan jumpa. Okay. And then Pak Adin ni kata, orang dulu ni pesan, kalau nampak benda ni, sebaik-baiknya jangan tunggu lagi, cepat-cepat belah, lari sejauh yang mungkin. Sebab dia orang kata hantu jenis ni meminta nyawa dan memakan nyawa manusia. Wallahualam. Okay, so itu dia guys, cerita yang disampaikan. Okay, 2 kisah yang disampaikan oleh Yus. Pengalaman dia semasa dia di pelantar minyak. So korang rasa macam mana? Seram ke tak seram? Takut ke tak takut dengar kisah yang aku ceritakan ni? Ataupun bagi korang cerita ni menarik dan orang kata mind blown sikit? Sebab jarang lah orang nak cerita tentang kisah-kisah seram di pelantar minyak ni kan. Alright, okay, aku harap korang enjoy dengar cerita yang aku sampaikan sebentar tadi, dan harap korang dapat sesuatu untuk korang jadikan sebagai pengajaran dan juga tauladan dari kisah yang baru aku sampaikan ni. Alright, sekali lagi pada yang suka cerita ni, boleh share ataupun boleh komen. Alright, and then ada siapa-siapa yang nak kongsikan cerita korang pun boleh, no problem. Boleh send ke email pada description yang aku sediakan di bawah. So next story, apa lagi yang korang nak, boleh komen. Apa-apa, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gua gerak dulu. Bye.